Start dia itu li Wak Ngu. Wak Ngu ni lebih kurang lah, lebih kurang. Hampir 20 tahun lah. 2 tahun dah. Ha. Kamu dia abel senang. Boleh nyata ke sasa. Tu mengikut kadar dia mau sakit lah. Kadar dia mau sakit macam saluh ke pinggir ke sakit urat ke. Atau kadang ada apa ni sebab tu boleh dah. Macam masalah lelaki apa ke? Kurang tu lah kan? Waktu tu boleh lah cara tu. Boleh cara. Boleh sikit lah gitu lah. Dia nak tahu dia itu ke? Dia boleh ilmu dia daripada siapa? Sejarah dia. Saya ni jarah dia daripada orang tua juga. Orang tua tu ayah akak kita lah. Sekarang tu dia terkemudah lah dia. Dia boleh ngurut juga lah. Jadi belajar lagi mana? Belajar dengan dia tu ke ataupun macam mana? Belajar tu dia riayat lah. Kita riayat kalau nak kita buat air tawar. InsyaAllah lah ikhtiar dengan kata Allah Ta'ala tu. InsyaAllah lah. Boleh lah adik. Kita belajar. Mencuburi bidang tukang urut dan rawatan tradisional sekaligus bukanlah suatu perkara mudah. Ini kerana kedua-dua bidang ini memerlukan kemahiran dan ilmu yang mencukupi. Jika tidak, pengamalnya akan dianggap janggal atau hanya mementingkan bayaran dan imbuhan. Namun, keperluan kepada tukang urut juga perlu dilihat dalam aspek tertentu kerana pandangan manusia memang tidak sama. Sesetengahnya berpendapat memadailah dengan memakan ubat atau pil segala yang melibatkan masalah urat saraf pastinya akan sembuh. Tetapi, dari pandangan pihak lain pula adalah sebaliknya. Mereka lebih suka diurut kerana apabila urat saraf terseliuh adalah lebih tepat jika ia dibelai menurut kaedah dan turutan tertentu. Begitu halnya dengan rawatan tradisional, tiada penawar yang boleh digunakan jika individu itu diganggu oleh makhluk lain yang tidak kelihatan pada pandangan mata sama ada disakat makhluk halus, gangguan di jalanan dan sebagainya. Jadi adalah munasabah pengamal rawatan tradisional mengambil alih tugas itu kerana merekalah yang lebih arif di bidang berkenaan. Sebagaimana yang dicetuskan oleh tukang urut dan perawat tradisional Cik Rosli bin Mat atau lebih mesra dengan panggilan Tok Ayah dari kampung Gaung Tendung, Pasir Mas Kelantan tidak menolak pengamal rawatan tradisional dan tukang urut perlu di zaman moden walaupun teknologi hari ini telah mengambil alih tugas-tugas itu. Dalam konteks tertentu, pengamal rawatan tradisional dan tukang urut masih diperlukan kerana itulah kesinambungan ilmu orang-orang tua di zaman lampau. Saya mencuburi bidang mengurut sejak lebih 20 tahun lalu. Saya mengurut berdasarkan kepada masalah yang dialami oleh pesakit. Misalnya masalah terselih urat, masalah pinggang atau saraf membengkak dan sebagainya. Bahkan saya juga bersedia membantu mangsa dengan kaedah rawatan tradisional jika mangsa disakat atau diganggu oleh makhluk halus atau apa-apa yang bersabit dengannya sama ada mangsa terkena santau. Jika diminta pesakit, saya akan ikhtiarkan menurut ilmu yang saya perolehi. Katanya ketika ditemui CRTV. Membicarakan tentang bidang urutan, lazimnya yang pernah diurutnya adalah beberapa kes nahas yang menyebabkan urat terseliuh. Dia akan berusaha mengurutnya supaya urat-urat yang bermasalah dapat diperbetulkan dan pesakit sihat sepenuhnya. Ditanya tentang masalah senjata dan tenaga batin lelaki yang didapati agak berkurangan, katanya dia akan cuba sebaik mungkin kerana dia hanya berikhtiar sahaja, hanya Allah sahaja yang menyembuhkannya. Bercakap tentang ilmu mengurut, beliau memperolehi ilmu mengurut misalnya dari bapa angkatnya yang juga seorang tukang urut. Dari bapa angkatnya, itulah dia belajar serta sedikit tentang cara dan kaedah mengurut dengan betul dan supaya pesakit tidak akan berasa sakit
apabila diurut. Tambahnya, cara belajar itu berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapa angkatnya akan meminta beliau mengamalkan dari ayat-ayat tersebut dengan menggunakan air tawar sebagai penawar dengan pengisian doa dan sebagainya. Air tawar ini akan diberikan kepada pesakit untuk diminum dan dengan kaedah begini seolah-olah beliau berserah kepada Allah supaya pesakit dapat disembuhkan. Ditanya tentang soal mengurut dan merawat pesakit secara tradisional disebabkan minat atau bagaimana, beliau menjelaskan hal mengurut adalah hal biasa yang dilakukannya sejak dulu. Namun, berhubung dengan hal rawatan tradisional seperti merawat gangguan makhluk halus ini agak terlalu sukar untuk dipulihkan. Jadi, beliau perlu lihat keadaan pesakit itu sendiri, barulah beliau dapat tahu kaedah yang perlu dilakukannya. Dalam soal ini, memanglah minat menjadi hal utama. Jika tidak, dia tidak mencuburinya kerana bidang berkenaan memang terlalu sukar. Ditanya pula tentang jumlah pesakit atau mangsa yang pernah dirawat dan diurutnya sejak beliau berkecimpung di kedua bidang rawatan berkenaan. Dia menjelaskan setakat ini sudah lebih 50 orang yang pernah datang mengurut dengannya, manakala tidak sampai 50 mangsa yang pernah dirawatnya secara tradisional. Sebenarnya saya tidak membuat kiraan jumlah pesakit yang datang. Hanya yang saya tahu lebih 50 orang yang pernah saya urut. Manakala tidak sampai 50 pesakit yang pernah menerima rawatan tradisional yang melibatkan gangguan makhluk halus, katanya. Menurut Tok Ayah, kebanyakan yang datang berurut dengannya datang dari Ratang Panjang, Tanah Merah, Pasir Putih selain dari Pasir Mas dan penduduk tempatan yang mengetahuinya secara lisan. Tetapi ramai yang tidak mengetahui tukang urut sepertinya ada di Kampung Gaung, Tendung, Pasir Mas Kelantan itu. Sementara dalam konteks maklum balas yang pernah diterima dari beberapa pesakit yang ditemui, mereka mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan urutan yang telah diberikan oleh Tok Ayah. Tok Ayah menjelaskan beliau hanya berikhtiar sekadar termampu, tetapi yang menyembuh dan memberikan kesempurnaan kesihatan adalah Allah SWT. Penerimaan maklum balas itu menunjukkan urutan dan rawatan yang saya berikan didapati sembuh sepenuhnya dengan izin Allah. Ini menggambarkan bantuan yang saya berikan menjadi dan bukan sekadar cakap-cakap sahaja. Jika tidak, pastinya pesakit akan datang lagi untuk mendapatkan rawatan ulangan, ujarnya. Ditanya tentang bayaran dan upah selepas selesai melaksanakan urutan dan rawatan bagi seseorang pesakit, Tok Ayah menjelaskan dia tidak memaksa atau meletakkan harga bagi mana-mana mangsa atau pesakit untuk memberikan upah. Pesakit boleh menilai sendiri atas ikhlas pesakit itu sendiri kerana dia sekadar membantu sahaja. Jika pesakit itu tidak mampu dari segi keuangan, dia tidaklah terlalu menekan dalam soal bayaran kerana matlamatnya ialah ingin menolong pesakit atau mangsa yang memerlukan bantuan dan pertolongannya.